Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah, kita sambung semula kuliah kita ini setelah terhenti beberapa minggu. Dan saya alhamdulillah ke Mekah, kemudian terus London kerana ada program di sana, dan beberapa hari lepas balik semula ke Malaysia dengan mendengar Malaysia dengan beberapa isu baru. Saya ketika di Masjid Alwi 2 hari lepas telah memperkatakan tentang isu ini, dan sebenarnya kita telah lama mempertahankan prinsip ini. Prinsip semasa saya menjadi mufti dahulu, saya telah sebut tentang larangan syarak untuk mana-mana orang mengintip soal peribadi orang lain, mengintip maksiat peribadi. Dia ada beza antara maksiat peribadi dan jenayah yang membabitkan kezaliman kepada orang lain. Maksiat peribadi ialah dosa-dosa yang membabitkan individu dan Allah Subhanahu wa taala, seperti zina, minum arak, yang mana perkara-perkara ini asalnya agama menyuruh kita tutup. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Sesiapa yang tutup aib orang muslim, Allah tutup aib dia pada hari kiamat. Satu jenis lagi ialah maksiat yang membabitkan jenayah kepada orang lain, seperti perompak, pencuri, perogol, meliwat orang secara paksa, pembunuh. Hal-hal yang seperti ini membabitkan dosa yang ada kaitan dengan hamba Allah yang lain secara zalim. Rasuah, curi harta negara, jika benar ada bukti, hal ini mesti diingatkan kepada orang lain supaya orang lain tidak ditimpa musibah. Tapi soal maksiat peribadi, Allah Subhanahu wa taala suruh kita tutup. Sebab itu maka Islam mengenakan syarat yang ketat untuk pensaksian dalam kes zina, iaitu 4 syuhada, 4 orang saksi. Siapa yang tak mampu datangkan 4 orang saksi, fajlidu samanina jaldah, maka sebat dia 80 rotan. Tak banyak jauh dengan orang yang dituduh. Mungkin orang yang bagi tahu itu 3 orang. 3 orang itu lebay, orang masjid, orang dianggap baik, gagal mendatangkan 4. 3 ni akan dipukul sebanyak 80 rotan. Ini yang Umar bin Khattab tanya, uji ahli majlis syura aja. Ara'aitum law syahada amirul mu'minin ala imra'in bizina. Apa pendapat kamu jika amirul mu'minin
menjadi saksi bahawasanya ada orang melakukan zina, yakni Umar. Umar jadi saksi, dia ada bukti. Ali kata, alaika bi arba'ati syuhada, engkau datang 4 orang saksi. Jika tidak, ala zahrika samanina aljaldah, ataupun di atas belakangmu 80 rotan. Itu orang yang sangat berwibawa, saleh. Umar tak kata, takkan aku nak bohong, Nabi sebut aku sebagai seorang muhaddas, orang yang diberita oleh Allah di kalangan umat. Tak, kaedah kekal. Agama tak nak hal ni. Sebab itu bila orang datang kepada Nabi SAW kata, ya Rasulullah, zanaitu fatahirni, wahai Rasulullah, aku berzina, bersihkanlah aku. Nabi SAW pusing, seperti hadis Ma'is. Nabi tak mau tengok dia. Dia yang mendesak Nabi menjatuhkan hukum. Nabi tak nak, sebab ini maksiat pribadi. Nabi kata, abika jinnah, kau ada tak betul ke? Semua operasi ni yang cuba mencari maksiat pribadi adalah salah. Seorang lelaki dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim datang kepada Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, alajtu imra'atan fi aqsal Madinah, fa asabtu minha ghaira an amassaha, faha ana faqdi fiyya ma syi't. Wahai Rasulullah, aku berubat satu orang perempuan tu di ujung bandar. Aku buat semua dengan dia, kecuali tak berzina saja. Inilah aku, hukumlah aku apa yang kau mahu, wahai Rasulullah. Nabi SAW diam. Umar bin Khattab radhiyallahu an yang ada dalam majlis bersama dengan Nabi kata, laqad satarakallah law satarta nafsak. Allah telah tutup aib engkau, mengapa tidak engkau tutup aibmu? Buat apa kau nak bangkit? Pergi engkau taubat. Dia bila dengar Nabi tak cakap apa, dia pun bangun dia pergi. Fa'atba'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan fatala hadhihi al-ayah. Nabi SAW kemudian hantar orang lelaki ikut dia, panggil dia dan Nabi baca, aqimus salah tarafin nahar wa zulafan minal layl innal hasanat yudhibna sayyi'at. Dirikan sembahyang 2 tebing siang dan sebahagian daripada waktu malam, sesungguhnya kebaikan menghilangkan kejahatan. Yakni kau bangkit, kau salat, kau istighfar, minta Tuhan ampun. Faqama rajulun minal qaum, satu orang bangun, hadza lahu khas, ya Rasulullah, ini untuk dia saja ke wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, linnasi 'ammah, untuk semua orang. Siapa buat dosa, taubat. Yang ni maksiat peribadi dia taubat. Tak payah nak pergi dedah kat orang, tak payah cerita kat ustaz. Tak ada confession dalam Islam yang mengaku depan padri seperti yang dibuat dalam Kristian. Tak ada. Prinsip ini kita tegaskan dulu, walaupun sebahagian di kalangan parti pembangkang itu sendirilah yang menolak dan menyatakan tak betul, tak boleh intip orang. Mereka yang kata, dan kita tegaskan jangan, kerana ini prinsip. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam Ihya Ulumuddin, ketika membahaskan tentang syarat-syarat hisbah,
Hizbah ni jawatan kuasa ataupun badan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Menyuruh pada yang ma'ruf, mencegah daripada yang munkar. Masuk dalam hizbah ni badan pencegah rasuah, badan pemantauan perkhidmatan awam, semua yang mana mengawal tingkah laku dan etika pegawai-pegawai pemerintah, kerajaan dan rakyat yang bertugas boleh dimasukkan dalam hizbah. Namanya apa, namanya tak penting, peranannya. Kata al-Imam Al-Ghazali, an yakunal munkaru zahiran, hendaklah munkar itu zahir. Kata Al-Ghazali, hendaklah munkar yang zahir. Jika seseorang telah masuk ke dalam biliknya, mengunci pintu rumahnya, maka tidak boleh untuk al-hizbah untuk pergi mengintip dia, kerana itu maksiat peribadi. Al-Ghazali berdalil kepada kes bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu an yang masuk melalui pintu untuk mencari orang yang minum arak pada zaman dia. Dan lelaki yang minum arak itu telah menyatakan bahawasanya, wahai Umar, aku salah pada Allah satu, engkau salah tiga. Salah aku minum arak, tetapi kesalahanmu yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, suruh orang masuk ke dalam rumah melalui pintu. Wadkhulul buyuta min abwabiha, masuklah ke dalam rumah daripada pintu-pintunya, kau masuk melalui bumbung. Pasal nak tengok kesalahan aku. Allah menyatakan, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Jangan kamu masuk ke dalam rumah yang bukan rumah kamu sehingga kamu meminta izin dan memberi salam kepada orang dalam, tuan rumah itu. Kau tak minta izin dan tak beri salam. Ketiga, Allah menyatakan wala tajassasu, jangan kamu mengintip, dan kau telah mengintip. Aku satu, kau tiga. Umar balik. Sebab itu kalau tanya saya, adakah keperluan untuk buat suruhan jaya bagi kes maksiat peribadi? Tak ada keperluan. Tak ada keperluan. Bahkan kalau boleh nak tutup, kita tutup. Tapi adakah keperluan buat suruhan jaya nak cek wang negara hilang 50 bilion? Ada keperluan. Itu membabitkan kezaliman pada orang. Itu membabitkan hak orang lain. Dr. Yusuf Al-Qaradawi sebut hal yang sama tentang amar ma'ruf nahi munkar. Maka tidak halal, kata dia, untuk sesiapa mengintip maksiat orang lain dengan dipasangkan kamera atau video untuk mengambil gambar dia sebagai bukti kepada maksiat. Sebab pribadi. Kalau boleh kita tutup. Prinsip ini kita tegaskan supaya diamalkan. Orang kata habis itu orang boleh merompak lah, kita dah bagi tahu. Rompak maksiat jenayah. Ini kita bercakap dalam maksiat pribadi, aib pribadi. Dan kita tidak setuju pada prinsip Islam menuduh benda-benda pribadi yang mana tak tahu pasti itu pun tidak. Seperti menuduh orang zina. Tak boleh dalam kes Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, dan tidak boleh juga dalam kes menuduh Perdana Menteri ada hubungan seks dengan Atan Tuya, juga tidak boleh dari segi syarak. Jangan sebelah pihak, kedua-duanya tak boleh. Tidak boleh menuduh mana menteri ada hubungan seks dengan apa, pembantu dia ke apa, dengan awak tidak ada dalil. Ini semua membabitkan hak syarak yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukum Islam bukan hari ini untuk saya nak keluar dalil ni, kena ke awak, awak memang patut kena. Tak. Islam adil.
i'dilu, adillah. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan kamu jadikan kebencian kamu pada satu kaum menyebabkan kamu tidak adil. Adillah, kerana itu lebih dekat pada takwa. Maka kita tentang ni politik tidak bermoral yang seperti ini. Politik lawan selak kain. Politik suka untuk mencari aib pribadi.